Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik sallim ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih yang pertama dan utamanya kepada Persatuan Agama Islam sebab sudi untuk menjemput saya pada hari ini untuk kita sama-sama berkongsi tentang satu tajuk. InsyaAllah. Jadi pada hari ini saya akan membawakan satu tajuk yang mana tajuknya berbunyi warisan teknologi pakaian. Right? Jadi insyaAllah seperti mana yang kita tahu kan, bercerita tentang pakaian dia sendiri sejak berabad-abad lama dia sendiri sebelum ni, memang manusia dengan pakaian ni tak dapat dipisahkan. Yang mana zaman berganti zaman ni, manusia ni dah pandai untuk berpakaian, dan teknologi pakaian itu sendiri dah semakin canggih. Sampailah sekarang ni kita boleh tengok lahirnya pelbagai jenis fabrik dan pelbagai jenis fashion yang ada dan membantu untuk membalik tubuh orang kata manusia. InsyaAllah manusia ni sendiri, kalau kita fahami dengan lebih jelas, manusia ni dia berpakaian sebab apa? Sebab manusia secara fitrahnya, dia ada satu sifat, mana sifat malu. Sifat malu untuk mempamerkan anggota badan yang tersembunyi ataupun lebih kita kenali sebagai aurat. Aurat kita sendiri. Jadi bila agama Islam tu muncul sendiri, alhamdulillah fitrah berpakaian tu semakin dia akan diteruskan dan semakin berkembang maju. Malah diperbaiki pula cara untuk kita berpakaian bagi kaum lelaki dan cara berpakaian untuk kaum perempuan. Dan sebenarnya cara yang digariskan Islam ni, dia bukan setakat untuk menjaga kemaslahatan manusia sendiri, tapi Islam hadir juga untuk menjadikan cara berpakaian itu sebagai perbezaan identiti di antara orang kata manusia, penganut agama Islam dan juga penganut agama-agama lain. Dan of course lah, dia adalah perbezaan di antara dua entiti, iaitu seorang lelaki dan juga seorang perempuan. Jadi insyaAllah itu secara kasar, secara umumnya kita bercerita tentang apa itu sebenarnya dikatakan pakaian. Jadi kita masuk lebih mendalam sedikit. InsyaAllah kalau kita tengok sendiri, pakaian ni dia adalah sebagai satu bentuk yang sesuai untuk menutupi anggota badan manusia, dan dia berkait rapat dengan yang kita sebut tadi. Dia berkait rapat dengan isu menutup aurat. Dan macam kita fahamlah, menutup aurat dalam Islam tu adalah satu benda yang sangat dituntut oleh agama kita sendiri. Jadi insyaAllah Islam telah menggariskan ataupun menetapkan jenis-jenis pakaian tertentu yang mesti dipakai oleh kaum perempuan dan jenis-jenis pakaian tertentu untuk kaum lelaki. Sebab fashion pakaian dari garis Islam ni, dia sebenarnya tak lain tak bukan hanya untuk bertujuan untuk tawarkan perlindungan yang terbaik untuk kita seorang perempuan dan juga seorang lelaki dalam kita menjaga kehormatan diri kita. Sebab kita faham bila tanpa berpakaian mungkin dia akan kelihatan agak aneh untuk zaman yang sekarang. Jadi kalau zaman dulu kalau seperti kita faham, memang kebiasaannya tiada lagi lah orang kata perspektif atau stigma pelik lah orang kata kalau tak berpakaian ni. Sebab zaman dulu hanya berpakaian dengan kulit binatang, kan kita faham kulit binatang dia bertujuan untuk menutup alat vital manusia. Bukannya seperti kita yang sekarang yang telah menggariskan, yang mana Islam telah menggariskan beberapa tahap aurat setiap lelaki dan juga seorang perempuan. Dan ada pula aurat antara perempuan dengan perempuan, lelaki dengan lelaki. Betapa hebatnya Islam, yang mana Islam membantu untuk kita ni lebih menjaga kehormatan diri kita untuk menaikkan darjat diri kita sebenarnya. Tapi sama ada kita sedar atau tidak sedar lah. Na'udzubillah min zalik. InsyaAllah. Jadi kita bercerita sedikitlah mengenai sejarah teknologi pakaian itu sendiri. Seperti yang kita faham, teknologi pakaian kalau zaman dahulu kala daripada zaman Nabi Adam yang diturunkan ke bumi tanpa berpakaian
Bila kita faham, dan semakin lama semakin maju dengan memakai kulit binatang kan untuk dijadikan pakaian. Dan ada satu stigma, orang cakap, bukan stigma, satu persoalan yang timbul. Kalau kita tengok zaman dulu kan pakai kulit-kulit binatang. Lepas tu bilanya manusia ni start untuk pakai pakaian seperti mana kita yang sekarang. Yang kita ada kain, kita ada jarum menjahit, kita ada orang cakap siap teknologi betapa berkembang teknologi tu sampai ada pula mesin untuk menjahit pakaian. Jadi ini yang kita nak ceritakan sedikit sebabkan bawakan satu sejarah yang mana orang cakap sebelum ni diangkat ataupun diambil namanya oleh negara barat lah, seperti kita faham dulu penemuan jarum tu sendiri dekat Perancis kalau tak silap saya, dan Chance menemukan butiran kain. Jadi orang cakap macam mereka ni mereka dapat nama yang kata penemuan ni kira mereka lah yang terawal jumpa. Tapi sebenarnya bila kita telusuri balik sejarah-sejarah kan, Saf pun Alhamdulillah bila Saf nak buat sharing macam ni, bila jemput untuk buat sharing macam ni, dapat ilmu untuk Saf. Sebab Saf pun mengkaji siapa yang sebenarnya buat pakaian ni kan sebenarnya. Jadi bila kita tengok-tengok balik, rupanya pakaian seperti mana kita pakai ni sendiri kan, ialah daripada zaman Nabi Idris. Nabi Idris tu sendiri, mujizat yang Allah berikan kepada baginda beliau, sampaikan beliau dapat buat pakaian seperti mana yang lebih proper, yang lebih kemas dan lebih menutup seperti mana kita yang sekarang. Dan Nabi Idris ni, dia tak diangkatlah nama seperti mana negara-negara barat ambil nama kan. Tapi nak dikatakan Nabi Idris ni lah yang dikatakan sebagai sang pelopor kepada pakaian seperti mana yang kita pakai sekarang. Dan bagaimana tidak, beliau ni adalah orang yang pertama yang menulis dengan kalam ataupun pena, pen. Dan beliau juga adalah orang pertama yang menulis wahyu. Dan bukan itu saja, Nabi Idris ni seperti kita faham, Nabi Idris adalah dia mengerti tentang ilmu nujum dan sangatlah berkemahiran dalam ilmu perhitungan. Dan lebih jauh lagi, nak cerita pasal Nabi Idris ni, beliau ni bukan setakat pandai dalam beberapa, orang cakap, dalam pelbagai bidang, tapi Nabi Idris juga adalah orang pertama yang membuat takaran. Dan bahkan Nabi Idris ni adalah orang pertama yang menjahit pakaian. Dan menjahit tu pula menggunakan jarum. Mesti dalam zaman dulu, sebelum ni orang-orang terbiasalah menggunakan kulit binatang secara sederhana sebagai pakaian. Sebab kulit binatang ni just dipakai dengan apa adanya saja untuk tutup aurat, ataupun lebih dikenali sebagai menutup alat vital manusia. Jadi hadirnya Nabi Idris sebagai manusia pertama yang cuba untuk membuat pakaian, dan sampailah satu tahap Nabi Idris ni dia cipta pakaian dan dia jahit kepada orang-orang yang menganggapkan benda tu, ciptaan tersebut adalah satu ciptaan yang bagus. Dan mereka pun sama-sama lah waktu zaman Nabi Idris tu lah baru mereka ni menggunakan bahan pakaian yang dijahit seperti mana yang Nabi Idris ajar macam tu. Dan kulit binatang yang waktu zaman tu, kalau nak tahu, kulit binatang tu dia dipotong, dijahit, dan Nabi Idris ni sampai cakap dia punya teknologi tu betapa hebat, kan, Allah ilhamkan kepada beliau. Dia potong kulit binatang tu, dia jahit elok-elok sampai tahap dia boleh tutup aurat dan juga alat vital manusia tu dengan lebih baik dan lebih terperinci, macam tu. Tapi itulah orang kata pengetahuan dan ilmu tentang cara-cara nak potong, cara-cara nak menjahit kulit binatang tu sendiri hanya digunakan waktu tu, hanya Nabi Idris saja yang menggunakan teknik tersebut. Maksudnya waktu zaman tu memang kalau orang tengok Nabi Idris mula menjahit pakaian seperti itu, dia adalah satu gambaran yang sangat-sangat wow, dahsyat tau. Sebab zaman tu orang tak berfikir lagi nak mula menjahit pakaian seperti mana Nabi Idris dia mula menjahit. Dan nak cerita juga Nabi Idris ni, saya nak cerita lebih sebab
So seronok sebab bila tengok secara ni macam kita baru orang kata baru tahu benda-benda tu. So benda pakai baju tak sedap pun lah. Jadi insyaAllah lepas ni setiap kali kita pakai baju, kita tengok baju kita, kita lebih menghargai dah orang kata jasa-jasa para sahabat, para Nabi, para sahabat zaman dulu kan. Dia okay, so cerita sedikit lagi kan. Dia nak cerita Nabi Idris ni, dia waktu zaman beliau, dia adalah seorang yang dia tak mau makan selagi mana bukan, maksud dia selagi mana bukan atas usaha dia sendiri. Maksud dia kalau makanan tu orang bagi, dia tak mau makan. Bukan dia tak mau aulakan orang yang bagi, tapi dia makan tapi bukan secara yang macam tu lah, faham tak? So dia tak suka minta bantuan dan sebagainya. Sebab itulah beliau ni dia menjahit pakaian-pakaian milik orang lain tu sampailah dia dapat upah. Sebab bila dia menjahit dia akan dapat upah kan. Dari itulah beliau akan terus menjahit. Dan kalau nak tahu juga, setiap kali beliau menjahit setiap tusukan jarum tersebut sendiri, dia akan diselangi dengan tasbih. Dan kalau kata waktu tu kalau kata waktu dia bila masukkan jarum tu tanpa tasbih, dia kata tas balik tau. Sebab orang kata kebergantungan ilmu yang beliau ada tu dengan Allah. Waktu tu kita tengok macam mukjizat kalau begitu, waktu kita yang sekarang mungkin kita lihat sederhana, terlihat biasa-biasa sebab kita pandang waktu yang sekarang. Tapi kalau kita berada di pada zaman yang dahulu kala, kita akan pandang perkara tersebut daripada kacamata manusia yang biasa ni, dia akan kelihatan sebagai satu mukjizat yang sangat-sangat luar biasa. Sebab tu lah orang kata tu salah satu kelebihan lah, ataupun mukjizat yang Allah kurniakan kepada Nabi Idris waktu tu. Dan okay, saya nak cerita juga dalam masa yang sama, betul zaman dulu kan, kalau dia bukan setakat Nabi Idris dia Nabi Idris dia mencipta, menjahit pakaian daripada kulit binatang supaya menjadi lebih baik lah. Sebelum tu ada dah yang pakai pakaian menggunakan kulit binatang, tapi kulit binatang dia tu tidaklah seproper seperti bila Nabi Idris hadir untuk membawakan idea tersebut. Dan kisah kalau siapa sempat baca mungkin lebih detail, boleh juga cerita macam mana Nabi Daud diilhamkan ataupun diberi mukjizat, dikurniakan mukjizat. Nabi Daud ni mampu untuk menempah logam panas tu untuk jadikan baju besi perang. Waktu zaman tu, boleh cari lagi lah. InsyaAllah kalau kata saya nak bawa lagi hari ni, mungkin kita boleh buka satu slot baru. InsyaAllah. Jadi Saf beradik, kita dah cerita tadi kan macam mana sejarah pakaian tu berkembang. Sampailah sekarang kita boleh tengok betapa banyaknya fashion, betapa jenis pakaian tu orang kata sampai tak terkira. Faham tak? Sampai habis fashion ni, masuk fashion ni. Habis fashion ni, habis masuk sini pula. Dia kata fashion trend tu memang berlipat kali ganda lah berbanding zaman dahulu kala. Semakin berkembangnya teknologi pakaian yang ada waktu zaman sekarang. Tapi dalam masa yang sama, saya nak cerita juga macam mana kita nak berpakaian dengan pakaian yang elok, faham tak? Sebab yelah, memanglah fashion dah pelbagai. Kita boleh ikut normally, tak kisah, tak ada larangan. Tapi as long as fashion dan trend tu menepati syariat Islam, faham tak? Jadi kat sini saya nak share beberapa ciri pakaian untuk seorang wanita dan beberapa ciri pakaian untuk seorang lelaki. Jadi insyaAllah kita dah, mungkin insyaAllah lepas ni kita lebih menghargai ataupun setiap kali kita berpakaian kita dapat sama-sama ambil iktibar lah seperti mana pakaian yang kita perlu untuk pakai. Right? Jadi insyaAllah saya nak bawa ciri pakaian yang pertama. Saya cerita pasal wanita dulu lah, sebab kita faham dalam konteks menutup aurat tu sendiri, wanita ni lebih orang cakap lebih syadid sikit lah. Bukan syadid, tapi untuk menjaga kehormatan diri kita. Ini tu. Jadi saya teruskan dengan wanita dulu, lepas tu saya akan masuk tentang ciri pakaian untuk seorang lelaki pula. Untuk wanita ni sebenarnya mudah. Memang kita kena tutup aurat dia. Dia sebenarnya nampak muka dengan tapak tangan. Macam dia letakkan kaki pun tak tengok. Itu adalah tuntutan Allah. Janganlah dipertikaikan ya.
Jadi insyaAllah mungkin dia akan nampak berat tapi sebenarnya ringan. Uh, jadi pertama, banyak jadi dia, sorry maaf. Okay. Yang pertama, ciri untuk pakai wanita, kita menutup menutup seluruh bahagian seperti mana yang ada syariat, dan kita buka apa yang dibenarkan sahaja. Right? Okay, kita faham kan? Maksudnya tutup aurat lah. Tutup aurat seperti mana yang diperintahkan, dan kita hanya boleh tunjuk ataupun buka apa yang boleh sajalah, seperti tangan dan juga muka, insyaAllah. Jadi seperti mana firman Allah dalam surah An-Nur ayat 31, qala ta'ala wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubkina zinatuhunna illa ma zahara minha wal yadrib bihumurihinna ala juyubihinna, daripada surah An-Nur. Dan firman Allah daripada terjemahannya, dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka ni daripada memandang yang haram, dan memelihara kehormatan mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir sahaja, dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepada mereka. Jadi dekat sini dalam ayat surah An-Nur sendiri, ada beberapa firman dalam firman Allah tersebut ada beberapa perintah yang diturunkan dalam masa yang sama. Antara perintah yang kita nampak tadi, yang kita faham tadi, yang pertama, tidak mempamerkan kecantikan dan perhiasan bagi seorang wanita kecuali perhiasan yang biasa kelihatan dan dizahirkan. Contoh faham tadi lah, kita boleh tunjuk muka dengan tapak tangan sahaja, dan leher bajunya ditutup dengan khimar, ataupun Allah memerintahkan untuk kita tutup kepala dengan khimar tu. Kalau kita faham khimarnya tu tudung lah kan, kalau Indo ni khimar lah. Jadi khimar ni maksud dia tudung, yang mana tudung tu hendaklah dilabuhkan ke dada. Okay, sebab itu ciri-ciri lah, itu kita masuk pula itu ciri-ciri pemilihan tudung. Itu mungkin kita next fashionista punya program ke apa, itu insyaAllah nantilah. Tapi apa yang nak kata, dalam ayat Quran itu sendiri Allah dah perintahkan untuk kita pakai tudung, untuk tutup kepala kita sampailah ke dada, untuk dilabuhkan ke dada. Right? Jadi yang kedua pula, pakaian kita mestilah longgar dan tidak jarang. Sebab apa tau? Ada satu kisah saya nak share, waktu Sayyidatina Fatimah dan juga kisah Sayyidah Asma bin Umaysh, yang mana pernah dengar tak kisah tentang asal usul keranda? Macam mana keranda ni, orang kata orang dah digunakan dengan, orang cakap, dengan lebih meluas. Sebab sebelum ni kisah ni macam ni tau. Satu hari tu Sayyidatina Fatimah ni dia dekat tepi tingkap rumah dia. Pasal satu kali tu ada orang mayat lalu kat depan rumah dia. So dia macam, saya Fatimah tengok tu, dia menangis tau. Menangis selok lah, menangis tau. Lepas tu Sayyidah Asma ni dia macam pelik lah. Kenapa kan Sayyidah menangis? Sebab Asma ni dia berada dengan Sayyidatina Fatimah ni daripada selepas kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampailah ketika itu. Tugas Sayyidah Asma tu waktu tu adalah untuk menjagalah diri Sayyidatina Fatimah dan untuk menghiburkan kehidupan. Sebab kita faham betapa sayang Sayyidatina Fatimah kan dengan Rasulullah, sampai tahap beliau lah orang pertama yang akan berjumpa dengan Rasulullah, janji kan berjumpa dengan Rasulullah kat syurga nanti dan sebagainya. Jadi memang orang kata orang yang baru lepas alami kematian tu mungkin dia akan bersedih macam tu. Jadi kita berbalik bercerita kenapa Sayyidatina Fatimah menangis. Sebabnya dia tengok mayat waktu tu, zaman dulu kan, dia pun bawa mayat tu dekat atas satu kayu, orang panggil peti mati. Just kayu mendatar biasa je. Dia tak ada macam kita yang sekarang, kalau kita tengok nak pergi ke kubur, kita akan bawa dalam bentuk keranda. Kan kita akan tutup itulah dia orang kata asal usul sejarahnya, ceritanya. Okay, lepas tu
Sayyidatina Fatimah dia menangis sebab dia kata kat Aisyah, aku malu sekiranya waktu aku meninggal nanti, walaupun dia dah berbentuk mayat, memang tak hidup, memang dah kita dah meninggal kan, tapi dia malu sekiranya kaum lelaki nampak lekuk tubuh beliau. Sebab macam kita faham, kalau orang meninggal kan dah, walaupun dah disarung dengan kain kapan, nampaklah bentuk kepala, bentuk badan dan bentuk kaki macam tu kan. Jadi saya tiba-tiba kata malu, dia malu sebab yelah Sayyidatina Fatimah seperti mana kita tahu, bagi beliau ni dia tak suka dilihat lelaki dan beliau sendiri tak suka untuk melihat lelaki. Jadi bila sampai tahap nak meninggal pun masih lagi ingat pesanan tersebut. Jadi itulah asal-usul kerana nanti mungkin kita bercari nanti kisah-kisah yang lain sampai kita jumpa sedikit kisah itu secara kasar, secara rangkumanlah sejarah beliau. Okey, jadi yang ketiga, masa benar dah semakin mencubur kita, jadi kita teruskan. Yang ketiga adalah pakaian untuk wanita ni mestilah tidak menyerupai lelaki dan tidak menyerupai kaum lain. Sebab kita fahami Allah menjadikan wanita itu sendiri sempurna dengan sifat lemah lembut dan fizikal manusia yang berjantina ke perempuan ni, dia ada kulit yang lebih halus berbanding lelaki dan pergerakannya pun tidak kasar sekasar lelaki. Jadi kat situ kita nampaklah hukum bila seorang lelaki tu berpakaian seperti wanita adalah haram lah hukumnya. Kan memang sangat-sangat dicegah. Jadi sama juga macam mana kita berpakaian tak boleh menyerupai seorang kaum lain, penganut lain. Sebab apa? Kita ingat satu hadis daripada Ibnu Umar. Daripada Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minkum." Barang siapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka dia adalah daripada kalangan mereka. Seperti kita tengok fashion yang paling ketara lah sekarang kan. Dia berpakaian ataupun memakai tudung seperti mana tudung biarawati yang pergi gereja tu kan. Dia fashion tudung ni dia melidik ke leher, dalam masa yang sama dilepaskan ke belakang yang panjang macam tu. Itu sebenarnya fashion yang dicegah untuk kita ikut. Right? Jadi janganlah menyerupai sesuatu kaum dan cubalah untuk berpakaian mengikut syariat Islam. Jadi insyaAllah yang keempat, pakaian seorang perempuan tu mestilah bukan pakaian yang bukan pakaian syurah. Itu pakaian untuk lambang kemegahan. Contoh mungkin dia pakai pakaian yang mahal tu untuk tunjuk kekayaan diri dia ataupun untuk tunjuk kedudukan dia yang dia ada kat dunia ni kan. Dia tu betapa hebatnya dia, betapa orang kata kenal dia kan. Janganlah berpakaian sebegitu. Berpakaianlah sederhana dan as long as menepati syariat tu je kita ambil. Jangan pula nanti teman-teman kita boleh tengok sekarang pakai pakaian berbuat dari segi perbezaannya ketara dari segi warna lah. Sebab orang kepandang dia tu sebab orang sekagum dengan diri dia, dan dia sendiri bila orang sekagum dengan dia, dia takbur dengan diri dia. Na'udzubillah min zalik lah. InsyaAllah yang kelima, perempuan hendaklah tidak bertabaruj. Okay, tidak berlebihan terutama sekali dalam make up. Because yang mana tabaruj ni mudah kita faham, dia adalah keadaan di mana kita memperlihatkan keelokan dan kecantikan yang sepatutnya kita tutup. Right? Dia bukan setakat yang zahir ni kita tengok muka saja, tapi tabaruj daripada segi pakaian, manik-manik itu Swarovski ke apa, simpan dulu sikit-sikit. InsyaAllah kalau kita tak pakai dekat dunia, nanti kat akhirat kita akan pakai. Jangan risau. Okay, lepas tu kita akan masuk sikit, maafkan saya masuk sikit. Kita akan masuk sikit pada ciri-ciri pakaian untuk lelaki. Mudah je. Kalau nak mudah ingat, ada dua. Yang pertama, paras labuh pakaian tidak dilabuhkan. Dan yang kedua, larangan untuk kita pakai sutra. Okey, yang pertama tu, bukanlah maksudnya jangan pakai benda yang labuh kan. Pakai dah jubah, jangan sesuatu lagi tak ada orang pakai jubah lah kan. Dia maksud dia paras labuh pakaian tu. Dia sebaiknya tidak melebihi separuh betis. Separuh dia. Dan itulah yang sebaiknya yang dibolehkan. Tapi dibolehkan juga untuk pakai hanya atas buku lali lah. Itu paras yang macam
paling maksimum untuk pakai jubah ke atau kain plekat ke dan sebagainya lah. Mana-mana sajalah. Itu yang maksudkan paras labuh pakaian tidak dilabuhkan. Dan yang kedua, larangan untuk seorang lelaki itu memakai sutera. Seperti mana yang diriwayatkan dalam Abi Musa al-Asy'ari, Rasulullah SAW ada bersabda, diharamkan pakaian sutera dan emas orang lelaki umatku dan dihalalkan bagi perempuan mereka untuk memakai sutera dan emas. Dan ketetapan tersebut bukanlah dibuat-buat, tapi sebaliknya ketetapan yang ditetapkan di Islam dan wajib untuk ditakur. Jadi sudah resminya, janganlah seorang lelaki itu meniru atau mengikut resmi seorang perempuan, insyaAllah. Dan itulah serba sedikit yang kita bercerita tentang pakaian ni. Dan kesimpulan yang dapat kita simpulkan ni, bahawa agama Islam ni sendiri, dia menetapkan garis panduan untuk berpakaian tu tak lain tak bukan untuk menjaga kehormatan diri kita. Untuk kita lebih ditinggikan darjat lah, sebab Allah meninggikan darjat kita sebenarnya. Sebab itulah kita ada peraturan-peraturan yang tak seperti mana agama lain. Itu keistimewaan kita, tapi ramai yang pandang in the backside, yang tak tengok pun apa kebaikan hikmah-hikmah Allah tetapkan macam tegahan-tegahan tersebut. Dan Allah sangat-sangatlah menjaga kita yang sampai tahun kata sekecil-kecil aspek untuk soal berpakaian dan aurat itu sendiri Allah tetapkan untuk kita. Sampai hebatnya kan. Jadi insyaAllah kita sama-sama mentaati perintah Allah seperti mana yang Allah tetapkan, terutama sekali dalam aspek menutup aurat. Dan seperti mana kita tengoklah dia gejala sosial sekarang makin berluasa kan. Banyak berlaku ataupun dia terjadi, orang kata asbab yang daripada benda yang kecil, seperti benda kita tidak menutup aurat dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik, hingga kita tidak terjadi seperti itu rupa. Dan sama juga janganlah beranggap menutup aurat ni sebagai satu benda ataupun ada stigma negatif yang cakap dia rasa benda ni benda yang memalukan. Okay? Benda yang macam bila menutup aurat, dia berbisnes pun bisnes dia cepat merundum sebab pelabur tak ada ke kan, tak ada orang nak beli ke, tak, sebenarnya tak pun. Bila kita ikut syariat Allah, apa yang Allah tetapkan, sebenarnya itulah satu saat di mana kita akan ditinggikan darjat. Okay? Jadi janganlah menganggap berpakaian menutup aurat ni satu benda yang sangat-sangat berumit. Dan dia mudah. Cuma kita yang nampak susah. Alright? Jadi samalah insyaAllah. Daripada saya sendiri, apa ingatlah kalau kita berpakaian, mungkin tak dapat pakai fashion trend yang sekarang kan, seperti mana untuk muka aurat kan. Mungkin tak dapat pakai dekat dunia, tapi kita akan pakai dekat akhirat nanti seperti mana kita nak. Sebab akhirat nanti insyaAllah tak ada apa pun yang dapat cegah kita. Jadi insyaAllah nak ingatkan juga untuk semua yang mana ada satu ayat yang selalu digunakan, iaitu dia cakap pakai tak apalah, aku tak menutup aurat nanti dah lepas kahwin, ni saudara perempuan lah, dah lepas kahwin nanti kau pakai tudung, hidayah tak sampai lagi. Dan ayat apa lagi macam tu lah untuk menutup aurat yang dia sebenarnya agak sedih lah bila kita dengar ayat ni. Satu je sisi seorang yang tahu ilmu agama, dia kena sedih sebab kita dah tahu ilmu agama tapi kita tak share kat mereka. Dan dalam masa yang sama sedih sebab masyarakat kita semakin, orang cakap dah semakin rosak, dah semakin lemah sasa hidup. Jadi insyaAllah apa yang kita boleh ingat bila jumpa dengan stigma-stigma tersebut, stigma negatif tersebut, kita kena ingat hidayah tu dia tak main kalau tak dijemput, dia akan hilang kalau tak dijaga. Jadi hidayah tu sebenarnya dia perlu dijemput dan hidayah tu perlu dijaga, bukannya tiba-tiba turun, bukan wahyu lah. Memang hidayah tu hanya Allah je boleh bagi, tapi kita kena jemput, bukannya mai turun. Allah sayangkan kita, tapi takkanlah kita nak tunggu hidayah tu Allah yang turunkan. Kenapa kita tak jemput? Kalau kita tak jemput, semakin lama hidayah tu semakin jauh. Kita takut bila Allah dah nak sampaikan hidayah kepada kita, tiba-tiba kita masih dengan maksiat yang sama, hidayah yang nak main tu tiba-tiba terlekat, tersekat. Na'udzubillah min zalik lah. InsyaAllah segala pesanan yang saya share, semoga dapat dijadikan satu pedoman hidup kita, dan yang baik tu semua daripada Allah, insyaAllah.
dan yang kurang, dan jika ada salah dan silap sepanjang perbahasan ataupun perkongsian pada pagi ini, itu daripada saya sendirilah, insyaAllah. Jadi kalau kata tak ada apa, saya serahkan semuanya lah kepada saudara moderator. InsyaAllah. Terima kasih.